Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Terima kasih kepada semua yang sudah lama bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang. Tuan-tuan dan puan, pada tahun 2024, Malaysia, khususnya di Sabah, negeri di bawah Bayu, telah terima maklumat tergempar berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Sehingga perkara ini menyebabkan timbulnya gesaan kepada Haji G untuk letak jawatan. Bahkan, adun-adun yang terlibat di dalam skandal rasuah tersebut juga ada gesaan kepada mereka untuk letak jawatan. Kalau Haji G letak jawatan, makna kata kerajaan negeri GRS mungkin tumbang dan dalam bahaya kerana melibatkan Ketua Menteri, Menteri Kewangan Sabah dan juga timbalan Ketua Menteri Sabah di dalam isu skandal rasuah ini. Kalau nak cakap Haji G tumbang pada tahun ini, PRN Sabah diadakan awal, mungkin boleh berlaku, tapi mungkin juga Haji G akan bertahan sehingga habis penggal. Tapi saudara-saudara yang saya amat hormati, kalau Ketua Menteri Sabah bersalah bersama dengan adun-adun rasuah, adun berjemaah tersebut, sudah pasti perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tapi kalau tidak bersalah, janganlah pula kita nak gesa mana-mana kepimpinan yang disebut di dalam skandal rasuah itu untuk letak jawatan dan sebagainya, kecuali mereka bersalah. Nah, berkaitan dengan ini, satu lagi pendedahan, pemuda warisan menggesa siasat Haji G, isu dakwaan rasuah guna lesen tanah. Nah, satu lagi isu timbul. Sebelum ini, skandal rasuah Sabah yang melibatkan Sabah Mineral Management. Dan kali ini pula, pemuda warisan, kepimpinan warisan, menggesa siasat Haji G, isu dakwaan rasuah guna lesen tanah. Pemuda warisan sekali lagi menggesa SPRM menyiasat pihak yang terlibat dalam rasuah di Sabah. Kali ini atas dakwaan bahawa lesen pajakan tanah telah diberikan sebagai pertukaran untuk sokongan semasa krisis politik negeri 2023. Khususnya ia menggesa SPRM untuk menjelaskan sama ada Ketua Menteri Haji G Nur telah disoal mengenai isu itu atau belum. Menggunakan sumber negeri atau lesen pajakan tanah untuk mendapatkan sokongan politik merupakan rasuah dan salah guna kuasa, seperti yang diserlakan oleh kandungan video yang bocor. Rakyat Sabah dan Malaysia berhak mendapat ketelusan dan accountability. Kami menggesa SPRM menyiasat semua individu yang terlibat dalam skandal ini tanpa rasa takut atau bilik kasih, termasuk Ketua Menteri, untuk menegakkan integriti, tadbir urus dan kedaulatan undang-undang. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kalaulah Haji G letak jawatan, kerajaan negeri GRS tumbang, rasa-rasanya siapa yang layak jadi kerajaan negeri Sabah yang baru? Adakah Syafiq Abdal sekali lagi jadi Ketua Menteri Sabah? Ataupun mungkin Bung Mokhtar? Ataupun mungkin ada gabungan parti lokal baru? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ada satu perkara yang saya kurang bersetuju. Setelah Najib menang rayuan 2-1, setelah selesainya Perhimpunan Solidariti untuk Najib, kita dapat dengar di media sosial, lihat di media sosial, bahkan cerita dengan kawan-kawan dan keluarga. Adakah Najib akan menang dan terus dibebaskan? Mungkin diberikan pengampunan penuh. Bukan saja sebagai tahanan rumah, tetapi pengampunan penuh. Nah, di sebalik kemenangan Najib Razak, tiba-tiba ada gesaan untuk Anwar letak jawatan. Itu saya tidak setuju. Kerana sebelum ini, ramai yang bertanya berkaitan dengan kewujudan Tita Edendum. Tapi adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri
mempunyai kuasa ataupun hak ataupun dengan sewenang-wenangnya menjawab berkaitan kewujudan tita edendum. Sedangkan perkara ini bukanlah cerita kedai kopi. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat memerlukan kepastian. Jadi kalau nak cakap Anwar dan kerajaan menyembunyikan tita edendum, bagi saya saudara-saudara, saya rasa perkara itu tidak relevan untuk Anwar lakukan. Tapi Anwar Ibrahim, seperti kenyataan daripada kepimpinan kerajaan, yaitu MP PKR, berkata Anwar tidak boleh sewenang-wenangnya menjawab berkaitan perkara ini. Dan pada akhirnya, apa pula respon daripada pembangkang? Anwar sembunyi titah edendum, derhaka besar pada raja. Kalau ini menjadi penyebab Anwar letak jawatan, saya tidak setuju kerana mustahil Anwar lakukan perkara sedemikian, menyembunyikan titah edendum. Ataupun ini hanya drama politik daripada kepimpinan pembangkang untuk menjatuhkan Anwar. Saudara-saudara, pemimpin pembangkang mendakwa PM menyembunyikan titah edendum yang dikatakan membenarkan bekas PM Najib Razak menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan rumah. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata, tindakan PM itu merupakan penderhakaan besar kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Keputusan Mahkamah Rayuan membuktikan ada pihak secara sengaja bertindak menyembunyikan titah edendum Yang di-Pertuan Agong dan mengkhianati prinsip berterus terang, candor principle, yang sepatutnya dijunjung kerajaan. Sebagai PM, beliau terikat dengan ikrar sumpah taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong serta Perlembagaan Persekutuan, dan sebarang keingkaran, menyembunyi atau menafikan titah Yang di-Pertuan Agong merupakan penderhakaan besar kepada raja dan negara. Terdahulu Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Najib untuk memulakan semakan kehakiman bagi memaksa Menteri Dalam Negeri dan kerajaan untuk menguatkuasakan titah tambahan oleh Yang di-Pertuan Agong yang lalu. Dalam keputusan 21, panel 3 hakim yang dipengerusikan Hakim Aziza Nawawi memutuskan agar kes ini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi KL untuk mendengar merit semakan kehakiman. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?